Bapa dalam surga, biarlah seumur hidup kami boleh berjalan bersama Tuhan selalu. 我们在天上的父，让我们这一生能够永远与你同行。 Kami tahu ya Tuhan, kami menerima anugerah dari Tuhan. 我们知道我们已经领受了你何等大的恩典， Karena itu ya Tuhan, kami mau bergantung kepada anugerah-Mu untuk berjalan. 因此呢，我们要靠着你的恩典来与你同行。 Berkatilah setiap kami ya Bapa. 求主赐福我们每一个人。 Demikian juga ketika saat ini kami mau belajar dari firman Tuhan. 就是在这个时候，我们要学习你的话语。 Biarlah Allah Roh Kudus yang akan menolong kami untuk memahami kebesaran keagungan firman-Mu. 求圣灵来帮助我们能够理解你那奇妙、你那伟大的话语。 Biarlah Allah Roh Kudus yang akan menyertai kami, menyelami kedalaman firman-Mu. 求圣灵来与我们同在，让我们能够深深的理解你的话语。 Dan biarlah Allah Roh Kudus juga yang bekerja di tengah-tengah kami, mendorong hati kami, merespon firman-Mu dengan taat dan setia. 让我们也求圣灵帮助我们在我们的心中动工，让我们能够回应你的话语。 Tolong kedua hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, 求主恩告你，帮助你台上的两位软弱的仆人， supaya keduanya boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang mendatangkan berkat bagi anak-anak-Mu. 好让我们可以成为你使用的器皿，荣耀你的器皿，来成为他人的祝福。 Demikian kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. 我们如此祷告，是奉靠我们的主耶稣基督，我们的救主。 Amin. 阿门。 Silakan duduk saudara. 会中请坐。 Terima kasih. Shalom. 平安。 Selamat pagi saudara, senang sekali pagi ini boleh menyapa saudara. 我们早上好，很开心今天早上能够向大家问候。 Kita boleh beribadah bersama dan sekarang kita akan bersama belajar dari firman Tuhan. 我们可以一同来敬拜主。那么现在这个时候，我们要一起学习上帝的话语。 Tema yang dipilihkan bagi kita sekalian adalah faith or logic. 那么今天我们要讲的主题是信心与逻辑或逻辑。 Iman atau logika. 信心或者逻辑。 Saudara, saya harap tema ini bukan sedang membuat kita mempertentangkan kedua hal ini. 那我希望这个主题呢，不是让我们把这个两个东西把它对立起来， Seakan-akan keduanya itu bertolak belakang. 就好像这两个东西都是互相冲突的。 Seakan-akan saudaraku kalau orang beriman itu katanya umumnya saudara tidak logika. 就仿佛是在说那些有信心的人是不讲逻辑的人， Orang beriman itu tidak masuk akal katanya. 或者说是有信心的人，我们信徒都是那只不合情理的人。 Hari gini masih percaya hal-hal yang seperti itu. 在如今的时代还相信这些事情， Atau orang-orang yang berlogika dianggap tidak mungkin dia beriman. 或者呢反过来说，就那些讲逻辑的人就不可能是有信心的。 Saya harap kita tidak mempertentangkannya saudara. 我希望我们就不把这两个东西对立起来， Tetapi kita justru bisa menyelaraskannya. 那么我们反而要把这个两个的话呢并列讨论。 Mengapa saudara? 为什么？ Karena manusia itu diciptakan Tuhan memang dengan kemampuan berpikir untuk menghasilkan logika. 因为呢，上帝创造人类是赐给人类一个思考的能力，让他能够讲逻辑。 Logika adalah cara berpikir yang runut, yang sistematis. 那么这个逻辑就是讲的是一个思维的方式，就是有条理的、系统化的一个思维方式， Yang bisa dijelaskan dengan prinsip dan metodologi yang jelas dan tepat. 可以用一个就是很清楚、很明确的一个原则啊或者方法来解释的。 Sehingga bisa mengarah pada kesimpulan yang valid. 那么最终呢，能够指向一个可靠的一个结论。 Saudara, logika itu adalah dari Tuhan. 那所以换句话说，这个逻辑是来自上帝的。 Dengan logika tersebut, saudaraku, manusia itu memahami alam dan ciptaan sehingga bisa menjaga, hidup di dalamnya dan mengusahakan alam semesta ini. 那么呢，有这个逻辑的话呢，我们人类呢能够在这个世界上生活、生存，然后呢也可以治理这个世界。
Tuhan memberikannya supaya manusia punya modal mengusahakan alam semesta ini. 那么呢，上帝把这个逻辑呢赐给我们，是成为我们人类的一个成本，让我们能够治理这个世界。 Dengan logika manusia bisa mengerti bahasa komunikasi antar sesamanya sehingga bisa membangun sebuah budaya, membangun sebuah peradaban. 那么有了这个逻辑的话，我们就可以彼此理解对方的话，我们可以跟他人这个沟通。那么这样的话，我们就可以建立这个文明了。 Bayangkan kalau orang tuh saling ngomong tapi nggak runut, nggak sistematis, saudara, orang nggak ngerti masing-masing ngomong apa sebenarnya ini. 那么大家可以想象一下，如果我们彼此对话的时候呢，都是没有条理的，没有这个系统化的，那我们怎么理解对方的话呢？ Bahkan saudara, dengan logika manusia itu bisa menelusuri jejak-jejak Allah sebagai wahyu umum dalam ciptaan untuk mengenali saudara keberadaan Allah. 那么呢，以这个逻辑的话呢，我们作为人类呢，我们也可以追踪这个神的这个痕迹，就是说他的那个普遍的启示，让我们能够更深的认识我们的主。 Alkitab mengatakan manusia itu tidak bisa berdalih Allah tidak ada karena Tuhan sudah memberikan jejak-jejaknya itu demikian nyata melalui alam semesta ini, melalui logika manusia bisa melihatnya. 那么圣经告诉我们说，我们人类呢不能否认这个上帝是不存在的，因为呢通过这个逻辑的话呢，上帝让人类能够在这个宇宙万物这个上帝所留下的一些痕迹呢，来找到上帝的存在。 Namun saudara, manusia itu dalam segala logikanya terbatas. 但是呢，人类呢有这样的一个逻辑是，它的逻辑是有限的。 Bukan hanya terbatas, tapi manusia itu Alkitab mengatakan telah jatuh dalam dosa. 不只是有限，但是圣经告诉我们，人类已经跌在最终了。 Dan bukan hanya terbatas dan berdosa, manusia itu hidup di tengah-tengah dunia yang bisa menyesatkan dia. 那不只是他有罪，但是呢，他也是生活在这个迷惑他的这个世界中。 Manusia itu limited, corrupted, and polluted. Nah, 3 tet, saudara ya. 那么人类是这个跌在最终，然后呢，他是污秽的，然后他是受迷惑的。 Inilah yang harus disadari oleh manusia. 那这个是人类需要意识到的。 Itu sebabnya logika itu tidak pernah cukup. 因此呢，这个逻辑呢，往往不够，永远不够的， Soalnya kan terbatas. 因为是非常有限的。 Nggak pernah cukup karena manusia ada dosa, selalu dipengaruhi oleh kedagingan, oleh dosanya. 那么为什么远远不够呢？因为呢，我们都是罪人，然后我们是往往受到这个罪恶的影响。 Nggak pernah cukup karena kita dipengaruhi oleh dunia yang sudah berdosa ini, yang sudah sesat ini. 那么这个我们的逻辑远远不够，是因为我们受这个败坏的这个世界的影响。 Itu sebabnya Tuhan menganugerahkan iman. 因此呢，上帝赐给我们信心， Bukan hanya untuk menikmati, melampaui apa yang sanggup dijelaskan oleh logika. 那不只是要享受或者超过那个逻辑能解释的。 Ada hal-hal besar saudara yang Tuhan sediakan untuk kita nikmati, tetapi semua itu melampaui logika. 那么有很多很多的伟大的东西，上帝预备给我们，让我们能够享受。那这些东西都是超越我们的这个逻辑的。 Itu sebabnya betapa ruginya orang kalau hanya mengandalkan logika, dia tidak bisa menikmati apa yang di atas logika itu. 因此呢，如果人类只是单靠这个逻辑的话，那这么的很可惜，因为呢，他没办法享受那个超越逻辑的一些事物。 Bedakan bertentangan dengan melampaui logika, saudara. 大家要分辨出来，什么叫做对立或者相对和那个超越逻辑。 Ada hal-hal yang di luar melampaui logika kita. 因为有好多的东西都是超越了我们人类的逻辑。 Iman itu diberikan Tuhan untuk kita bisa menikmati itu. 那么神赐给我们这个信心，让我们能够享受它。 Tapi bukan hanya itu, tetapi lebih lagi saudara, mengarahkan manusia pada pengenalan akan Allah yang benar. 那不只是这个，但是呢，这个信心能够让我们指向这个正确的认识我们的主。 Logika bisa mempelajari jejak-jejak Allah dalam ciptaan. 那么这个逻辑可以帮助我们能够在这个宇宙万物来发现上帝留下的一些痕迹。 Tetapi logika tidak mungkin membawa manusia mengenal Allah yang benar. 但是呢，这个逻辑呢，没办法带人类认识那个真主。 Itu sebabnya butuh iman.
因此呢，需要信心。 Tuhan menganugerahkan iman. 那么上帝赐给我们信心， Iman itu yang akan menolong 那 kita. 么这个信心会帮助我们的。 Karena itu tema kita hari ini penting sekali. 因此呢，我们今天的主题是非常重要 Mari kita 的。 mendasari dengan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Ibrani pasal 11. 因此呢，我们来进一步的查看我们的圣经，从希伯来书第11章 Ayat 1 sampai 3. 第1到第3节。 Bagian yang mungkin sering kita baca. 这个是一个我们经常阅读的部分。 Hari ini kita mau belajar bersama saudara. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Sebab dengan imanlah telah diberikan kesaksian bahwa Allah berkenan kepada para pendahulu kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kelihatan telah jadi dari apa yang tidak kelihatan. 上帝的话是这么说的：信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。古人在这信上得了美好的证据。我们因这信就知道诸世界是借神话造成的，这样所看见的并不是从显然之物造出来的。 Saudara, mengapa topik tentang iman ini muncul di dalam alur surat Ibrani ini? 那为什么关于这个信心的话题呢，是出现在这个整个的这个希伯来书的结构当中呢？ Kenapa tiba-tiba penulisnya itu mendefinisikan iman, lalu setelah itu memberikan contoh-contoh tentang pahlawan-pahlawan iman? 那么为什么呢？这个作者呢，在这边呢，给了这个信心的定义，那之后就是给我们举了很多关于这个信心的伟人。 Kalau saudara memperhatikan alur surat Ibrani, 如果大家注意看这个希伯来书整个的这个结构， penulis sebenarnya sedang memberikan dorongan kepada pembaca suratnya untuk tekun berpegang pada apa yang mereka percaya dalam Tuhan. 那么实际上他的那个作者呢，正在鼓励我们这个这个读者呢，要这个坚定的持守他所信的。 Jadi kalau saudara memperhatikan surat ini, 如果大家注意看这一书信， penulis itu ulang-ulang mengatakan yang kita percaya ini, kepercayaan kita ini sesuatu yang lebih tinggi dari banyak hal. 那么这个作者呢，反复的强调，这是我们的信仰，我们所信的就是超过了很多， Yang kita percaya ini begitu mulia. 我们所信就是何等的荣耀。 Karena itu kita harus percaya, berpegang teguh pada kepercayaan itu. 因此呢，我们要牢牢的这个持守我们所信的。 Ketika sampai di pasal 10 ayat 34 dan 35, 那么直到这个第10章第34到35节， penulis mengatakan demikian, saya kutip saudara. Memang kamu telah turut merasakan penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika hartamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu sendiri memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih tetap. Sebab itu, janganlah melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. 因为你们体恤了那些被捆锁的人，并且你们的家业被人强去，也甘心忍受，知道自己有更美长存的家业，所以你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心必得大赏赐。 Saudara, orang Kristen pada konteks zaman itu, saudara, itu orang minoritas. 那么呢，当时的这个基督徒呢，根据当时的这个时代的这个背景的话，他是一个少数人。 Ajaran kekristenan itu baru muncul, orang Kristen belum banyak dan mereka itu mengalami banyak sekali penganiayaan. 那么这个基督教呢刚刚出现，然后呢信徒呢还不多，然后他们到处都是遭受这个逼迫的。 Jadi jelas penekanan dari penulis ingin mengatakan, saudara, menjadi orang Kristen itu tidak mudah. 因此呢，在这边作者想要强调说，作为这个基督徒呢是并不容易的。 Potensial sekali untuk mengalami penderitaan atau perlakuan-perlakuan yang tidak adil, yang menyulitkan. 那么呢，因此呢，就是很容易遭受那些不利的对待，就是那些遭难。 Tetapi sekalipun demikian, 但是虽然如此， penulis menuliskan orang Kristen itu seharusnya menghadapi semua itu dengan sukacita. 但是在这边作者反而来鼓励我们所有的这个信徒要以喜乐的心来面对这一切。 Kenapa, saudara? 为什么？ Karena mengingat upah kekal di sorga yang telah menjadi bagiannya.
因为要记得在天上的那个赏赐是会成为他的部分的。 Jadi penulis ingin mengatakan jangan sampai gara-gara hal yang fana di bumi ini 因此呢，换句话说，作者想说的是，不要因为这个世界的一些凡事， misalnya iming-iming, rayuan, godaan dunia yang fana ini 就如比方说这个世界的一些迷惑、诱 termasuk 惑， sakit penyakit, kesulitan, penderitaan yang fana di dunia ini 就包括这世界的一些凡事，比方说这个疾病啊，然后这个痛苦啊等等。 jangan sampai gara-gara yang sementara di dunia ini 不要因为那些这世界上短暂的东西， kehilangan yang di surga yang jauh lebih baik dan jauh lebih tetap itu 我们却失去了那天上的，就是远远超过这地上的更美的、更好的东西。 kira-kira maksudnya itu mau ngomong itu saudara 所以呢，他的目的，他的意思大概是这样的。 hidup Kristen tidak gampang 所以呢，我们可以说这个基督徒的生活并不容易， tapi harus dihadapi 但是要面对的， dihadapi dengan sukacita 我们要以喜乐的心来面对的。 caranya 那方法呢， dengan iman 就是要凭着信心。 untuk seperti itu orang Kristen itu telah diberikan dianugerahi oleh Tuhan iman 因为上帝呢已经赐给这个基督徒呢信心。 kalau hanya mengandalkan logika engkau ada di dunia ini engkau gampang sekali tergoda, terayu dan engkau gampang sekali khawatir, resah, gelisah, takut dan lain sebagainya 那因为如果只是我们只是靠着我们的这个逻辑的话呢，在这个世界上的话呢，我们很容易就会感到，我们很容易受到这个世界的一些迷惑、诱惑呢，会导致我们忧虑，我们不安。 hanya mengandalkan logika engkau seperti dilambungkan untuk melihat nanti itu tahun depan itu pasti baik rencananya begini-begini keprediksinya begini-begini 那如果我们只是靠着这个逻辑的话呢，我们很容易就相信那些未来的一些预测，就是说明年的话会更好等等。 dengan logika kita melihat tahun depan juga bisa surem aduh ini kalau dilihat dihitung diprediksi dan sebagainya ini akan begini akan begitu sulit sekali dan itu kita menjadi khawatir kita jadi resah takut 那么反过来说，那我们也可以，因为如果只是这个依靠这个逻辑的话呢，我们反而也会有人可能预测说，那明年的话呢，会是一些经济不景气或者不好的一些情况呢，会有很多的困难，然后会导致我们感到很焦虑、很担心等等。 untuk itu kita perlu dan sudah diberi oleh Tuhan iman 因此呢，我们需要并且呢，上帝已经赐给我们这个信心了。 iman inilah yang akan meneguhkan dan menguatkan orang Kristen 就是信心会坚固我们基督徒。 iman inilah yang memberikan perbedaan pada hidup orang Kristen dibandingkan yang lain 那么信心呢，会让我们基督徒的生活呢，与其他的人的生活不一样。 untuk memperjelas maksudnya itu sebabnya di pasal 11 tadi saudara penulis menjelaskan tentang apa itu iman 因此呢，为了明确分明这一点的话呢，因此呢，作者在刚才第11节呢，他写了关于这个信心的定义， lalu kasih contoh-contoh pahlawan-pahlawan iman 然后并举了例子呢，关于这个信心的伟人。 nanti sebagai kesimpulan di pasal 11 saudaraku ayat 36 sampai 40那么作为结论的话，在这个希伯来书第11章第36到40节。 lebih lagi penulis bahkan menuliskan saudara tentang apa yang biasa dialami oleh orang Kristen 那么呢，作者在这边呢写了这个基督徒呢经常遭遇的一些问题。 dia katakan ada pula yang diejek dan didera bahkan yang dibelenggu dipenjarakan dilempari digergaji dibunuh dengan pedang mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan kesesakan siksaan dan lain-lain 那么在这边说，又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁，然后呢也被石头打死，被锯死，受试探，被刀杀，然后这个披着羊毛、山羊的皮，各处奔跑，受穷乏、患难、苦害。 saudara ini bukan apa ya lebay bukan berlebihan saudara ini yang dialami orang Kristen waktu itu 这不是我们故意夸张的，但是呢，就是确实是当时基督徒所面对的。 ini hal yang nyata yang dihadapi kesulitan kehidupan orang Kristen waktu itu 这就是那个时候、那个时代的这个基督徒他们面对的或者遭遇的这个现实的一些苦难。
Di mana kita orang Kristen hari ini kalau melihat kita merasa hidup kita sekarang ya enggak sampai segitulah. Kita malu lah kalau dibandingin mereka. 那么呢，如今我们作为基督徒呢，如果我们的生活，我们看了我们的生活呢，我们就看了他们的生活，我们会觉得，就是说没办法跟他们比。 Tetapi tentu saja kesulitan hidup kita itu saudaraku di dalam bentuknya yang berbeda hari ini, bukan? 但是呢，如今我们生活中的困难是不同的形式。 Alkitab mengatakan ciptaan itu, semua ciptaan itu menantikan kedatangan Kristus itu dengan mengeluh. 那么呢，圣经告诉我们说，那个所有的受造之物呢，就是以怨言呢来等待这个上帝主耶稣的第二次再来。 Paulus mengatakan seperti perempuan yang sakit bersalin itu mereka mengeluh. 那么就像这个保罗说的，就如同一个要生产的一个妇女，就是那样的疼痛。 Artinya semua orang itu mengalami yang namanya penderitaan dunia, kesulitan hidup itu, saudara. 那么意思就是说，所有的人都会面对或者遭遇这个生活中的困难， Termasuk orang Kristen. 包括基督徒。 Mungkin kita nggak sampai seperti ini, digergaji, dilempari, dibunuh dengan pedang. 我们也许不会到这个地步，像这种被锯死呢，这个被石头打死呢，被刀杀呢等等。 Tapi hari ini kita juga mengalami sakit penyakit yang sama dengan dialami banyak orang. 但是我们如今也是经历了其他的人也经历到的一些疾病、 Masalah ekonomi, 经济问题、 masalah politik, 政治问题、 godaan rayuan daripada dosa. 这个罪恶的一些诱惑， Semua itu dialami, saudara, termasuk oleh orang Kristen. 这些我们大家或者包括我们基督徒所经历的事情。 Menjadi Kristen jelas tidak mudah. 那么作为这个基督徒呢，分明是不容易的。 Itu sebabnya saudara penguraian yang disampaikan oleh penulis surat ini sangat penting. 因此呢，在这边呢，希伯来说的这个作者的一些阐述是非常的清楚，非常的重要的。 Dia ingin ngomong puji Tuhan karena Tuhan itu menganugerahkan kepada kita iman. 他想说的是，就是赞美主，因为他赐给我们人类信心。 Mengapa saudara iman itu begitu penting? 为什么信心如此的重要呢？ Lalu dia menjelaskan saudara dalam definisi itu. 然后他就在这个定义里面解释了， Supaya orang Kristen bisa menjalani kehidupan dengan berbagai pergumulan itu. 好让我们基督徒能够面对这个生活中的种种挣扎。 Dia berkata pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. 在这边他解释说，信就是所望之事的实底。 Dasar itu dalam bahasa aslinya hypostasis. 那么这个实底呢，是在原文里面叫做 hypostasis， Memang menggambarkan hal yang paling mendasar, yang paling substansial, yang mengandung pengertian sebuah keyakinan yang sifatnya itu firm, kokoh, mantap, tangguh. 就是指的是一个非常非常的坚固、非常非常清楚的一个根基。 Jadi iman itu bukan angan-angan. 所以呢，这个我们所谓的信心呢，不是我们人类所想象的， Iman itu bukan mimpi. 也不是一个梦想， Iman itu bukan mudah-mudahan. 不是说是希望是这样。 Walaupun iman itu terkait dengan sesuatu yang kita harapkan, artinya belum terjadi. 那么虽然这个信心呢是关系到那些我们所希望的事，就是还没有发生的事。 Tapi iman bukan mimpi, bukan sekedar kerinduan, keinginan. 那么，但是呢，这个信心呢，不是一个梦想，不是一种渴慕，或者不是一种我们自己的意愿。 Iman itu dasar yang kokoh yang mendorong kita berharap. 那么，这个信心的话，是一个坚固的这个实底呢，或者根基，推动我们能够盼望。 Itu yang dikatakan penulis di ayat yang kedua, itu yang dimiliki oleh nenek moyang kita. 那就是在第2节，这个在这边写的就是，这就是我们古人所说的、所有的。 Kepada nenek moyang kita itu bukan hanya diberikan sekedar harapan, janji, tetapi dasar bagi harapan itu sendiri, yaitu iman. 那这个古人所赐给他们的不只是一个盼望或者一个应许呢，但是呢，也赐给他们这个盼望和应许的这个根基实底。 Jadi waktu mereka, nenek moyang Israel itu diberitahu nanti akan datang Mesias. 因此呢，当这个以色列人的这个祖先呢，上帝告诉他们将来会有这个弥赛亚， Nanti engkau akan dipulihkan keadaanmu. 那你到时候你的情况会得以恢复。
itu bukan cuman sekedar mimpi, 这不是只是一个梦想而已， bukan sekedar janji-janji, 不只是应许罢了。 tetapi kepada mereka diberikan dasar bagi harapan itu, yaitu iman. 但是呢，但是这是一个他们盼望的事情的一个实底，就是信心。 Iman itulah yang bisa membuat mereka melihat masa depan itu 那么这个信心能够让他们能够看见未来， dengan sebuah harapan. 以一个盼望来看见未来， Karena mereka punya dasar bagi harapan mereka. 因为他们拥有这个盼望的实底或者根基。 Hari ini kepada saudara dan saya diberikan dasar iman itu untuk kita berharap. 那么现在你和我，上帝也赐给我们这个信心的根基，好让我们能够在它里面有盼望。 Orang Kristen tidak berkata mudah-mudahan ya, nanti kita setelah meninggalkan dunia kita masuk surga. Mudah-mudahan. 那我们作为基督徒呢，我们没有说，但我们但愿我们离开这个世界之后，我们可以上天堂。 No, kita diberi iman dasar untuk percaya. 不是的，上帝赐给我们这个信心，让我们能够相信的这个根基。 Dasar itu yang mendorong kita tahu persis 这 kita 个 akan bersama dengan Tuhan. 那根基呢，是推动我们，让我们能够相信我们将来会跟主一起。 Dasar itu yang membuat Paulus mengatakan mati bagiku adalah keuntungan. 那这个根基也是让保罗能够说的，若我死是对我有利的。 Tetapi kalau Tuhan mengizinkan aku hidup di dunia ini adalah untuk menghasilkan buah. 但如果上帝允许我在这个世界上生活的话，那我的这个生活的目的要为主结果实。 Kedua, saudara, 那么第二点， iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 信就是未见之事的确据。 Nah, kata bukti di sini, saudara, elenkos itu hanya muncul di sini saja di Alkitab, tidak muncul di tempat lain. 那么这个确据，这个原文中的 elenkos 只是出现在圣经的这一处，没有出现在别的部分。 Penekanannya adalah sebuah kepastian yang hidup, yang dinamis. 那么他的所强调的就是一个活着、一个有灵性的一个确据。 Jadi ini bukan sekedar berbicara tentang sesuatu yang membuat orang tidak goyah, 那所以不只是谈到一个让人不动摇的东西， tetapi bahkan sesuatu yang mendorong orang itu untuk menggenggam yang dipercayainya itu dengan lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat lagi. 但是呢，是推动人类来这个牢牢的持住这个东西，就更坚固的持守一个东西。 Jadi iman itu bukan fanatisme buta, saudara, bukan. 所以这个我们所谓这个信心，不是盲目的这个相信。 Iman itu bukan pokoknya, seakan sesuatu yang pokoknya dipegang keras-keras. No. 那这个所谓的信心，也不是反正是这个样子的，不是。 Iman itu adalah sebuah keyakinan yang dibungkus dengan pemahaman dan pengertian. 那么这个所谓的这个信心的话，是以正确的理解的为根基的一个信仰。 Yang membuat orang yang punya iman ini, saudara, tiap hari itu bertumbuh semakin yakin, semakin percaya apa yang dipercayanya itu, apa yang diterimanya dengan iman itu. 那么就让这个领受这个信心的人呢，日复一日的成长，就是越来越相信他所信的。 Di ayat yang ketiga penulis memberi contoh tentang penciptaan. 那么第3节的话呢，这个作者呢给个例子，是关于这个世界创造的一个例子。 Alam semesta ini diciptakan Allah, diciptakan firman Allah dari ketiadaan. 那么呢，上帝创造这个世界是用他的话的，是从无变有的， Ini penting, saudara. 这个非常重要的。 Waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini, 那当这个上帝创造这个世界， gak ada yang ngelihat, bukan? 是没有人看的， Gak ada yang lihat, gak ada yang dengan matanya sendiri lihat dari ketiadaan kok. 是没有人亲眼看上帝创造这个世界的，所以是从无变有的。 Tetapi saudara, oleh bukti-bukti dinamis yang solid itu, jejak-jejak tangan Allah yang tak terlihat di dalam alam semesta ini, begitu dinamis, aktif, dan hidup mendorong kita untuk percaya ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini.
但是呢，通过这个世界上的上帝留下来的，他在这个受造之物留下来的那些就是可靠的一些痕迹呢，让我们能推动我们能够相信这个世界是上帝所创造的。 Waktu kita melihat keteraturan dunia ini, 当我们看到这个世界的秩序， waktu kita melihat keanekaragaman daripada makhluk ciptaan ini, 那当我们看到这个受造之物的多样性， waktu kita melihat jejak-jejak tangan Allah di dalam berbagai macam hal lain dalam alam semesta ini, 那么当我们看到在这个宇宙万物呢，上帝手中的一些记号， kita berkata, tidak mungkin tidak ada yang cipta. 那我们就会说，不可能没有人创造的。 Tidak mungkin cuma kebetulan, tabrakan benda terus kemudian bisa memunculkan hal semua ini. 那不可能是那些偶然的那些什么星球呢，然后互相冲撞这样，然后就产生出来的，不可能。 Sudah ada orang mengatakan dunia ini cuma karena kebetulan aja ada benturan terus kemudian menghasilkan semua ini. 那么呢，有人说这个世界是一个偶然生产的一个世界，是由那些就是冲撞，然后就产生出来的一个世界。 Waktu benturan itu dia juga belum ada. 但是呢，在这个冲撞的时候，他那个人也没有， Dia juga tidak lihat sebenarnya. 他也没有亲眼看见。 Jadi dua-dua kita percaya alam semesta yang diciptakan Tuhan dengan dia percaya alam semesta ini benturan, sama-sama tidak ada yang lihat itu. 所以呢，我们与他们，我们相信这个世界是上帝所创造的，和他相信这个世界是由一些这个冲撞而引起的生产的。那我们跟他们的这个没有区别啊。 就没有人看见呐。 Jadi ini bukan soal yang satu pakai rasio, pakai otak, yang satu tidak pakai otak, ini orang Kristen tidak pakai otak itu. 也不是说是因为一个是有逻辑的，然后一个是没有用这个逻辑的，就那些基督徒没有用逻辑的。 Dua-duanya ini butuh yang namanya tanda petik iman itu saudara, atau belief system, ya sistem percaya itu. 那么，所以呢，这两者呢需要这个信心的系统，就相信的系统。 Yang satu adalah iman Kristen yang berkata Allah yang memberitahu bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. 那么第一个就是另外一方就是说，相信是上帝告诉我们的，就是上帝创造了这个世界。 Yang satu adalah sistem percaya yang mengatakan ada materi yang bertabrakan terus menghasilkan semua ini. Dia juga nggak lihat, dia cuma percaya atas begituan. 那么另一种这个信心的系统的话，他是相信这个世界是由于这个一些冲撞的一些事物所导致 Jadi 出 antara 来的。 dua ini bukan sekedar bicara soal yang satu pakai logika, satu enggak. No, bukan itu. 所以呢，这两者其实不是在说关于一个用逻辑，一个没有用逻辑，不 Tapi 是。 dua-duanya adalah sistem percaya yang harus menjelaskan. 但是呢，这两个都是关于这个信心系统，但是是需要解释的一个系统， Harus memberi pertanggungjawaban. 是需要这个提出交代的一个系统。 Mana yang bisa menjelaskan dengan lebih baik dan benar? 哪一方可以更准确的、更好的解释？ Dan apa dampak dari sistem percaya itu kepada kehidupan? 那么然后呢，这个信心的系统对我们的生命的影响是什么？ Mereka yang percaya segala sesuatu itu kebetulan, saudara tidak senang kalau hidup ini benar ada penciptanya. 那么那些人，他相信这个万物都是偶然发生的，他们就不相信是这个世界是上帝创造的。 Karena kalau ada pencipta, dia harus bertanggung jawab kepada pencipta itu. 因为如果有这个创造者的话呢，那就等于他需要向这个创造者交代。 Itu sebabnya dia menolak untuk percaya pencipta. 因此呢，他就拒绝相信这个创造者。 Saudara-saudara, kita juga dipanggil Tuhan untuk menjelaskan dengan logika manusia. Nama- Apa yang dimaksud dengan Allah itu? Apa yang dimaksud dengan iman itu? 那么呢，我们也是神呼召我们也是要向这个世界来解释什么是信心，什么是上帝。 So di pasal 11 ayatnya ke-6 diberikan satu kesimpulan lagi di sana. 那么在这个11章第6节，在这边也给了一个结论。 Dikatakan sebab siapa yang datang kepada Allah, 这边说，因为到神面前来的人， maksudnya orang Kristen, 就意思就是说基督徒， orang yang kemudian bertobat, 就那些悔改的人， yang berputar kembali kepada Allah, 就是转向基督的人， dikatakan ia harus percaya. 在这边说的是必须信。 Yang pertama, 第一个 bahwa Allah itu ada. 有信有神，神存在。
Walaupun Allah itu tidak kelihatan, 虽然我们肉眼看不到的， tapi karena iman ia percaya, 但是因为凭着信心他相信， karena iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 因为这个信心就是我们未见之事的确据。 Allah itu tidak kelihatan, 我们上帝是我们肉眼看不见的， tapi bukan berarti yang kita tidak lihat itu tidak ada. 但不等于是我们肉眼看不见的是不存在的。 Mata ini terbatas. 我们的眼睛是有限的， Apa yang kita tidak lihat itu banyak, saudara. 我们没办法看见的东西多的是。 Apalagi kita tambah umur. 那么我们年纪越大， Kita tidak bisa mengandalkan cuma apa yang kita lihat. 那么我们也没办法靠着我们所看的。 Saya ingat itu dulu ada kosmonot Rusia pertama yang sampai ke luar angkasa. 然后我记得以前有一个俄罗斯的这个宇航员， Dulu namanya Yuri Gagarin, dia sampai keluar angkasa, pulang lagi terus diwawancara banyak wartawan. 名叫这个 Yuri Gagarin， 他是飞到这个宇宙，然后呢又回来，然后就受到很多记者的采访。 Konon banyak yang tanya dia, gimana? Kamu kan manusia pertama sampai situ, kamu lihat apa pengalamanmu, Mr. Gagarin katanya. 那么有很多人就问他，那怎么样？你可以飞到天空了，这个宇宙了，然后呢，你看见了什么？你有什么经历？告诉我们。 Karena dia orang ateis itu jadi dia nyindir orang percaya, dia berkata begini, saya sudah sampai surga katanya. 因为他是不信主的人，所以他是讽刺那些基督徒。他说我已经到天堂了。 Saya lihat kanan, lihat kiri, tidak ada Tuhan. 我看左看右，没有看见上帝。 Tuhan itu tidak ada katanya. 上帝是不存在的。 Saudara, saya itu membayangkan ya, 那大家我想象一下， Tuhan itu mempermainkan orang yang congkak seperti itu. 那么上帝是来捉弄这些傲慢的人。 Saya bayangkan waktu dia lihat kanan, Tuhan itu lagi di kiri itu. 那么我想象一下，当他向右看的时候，神是在左边的； Dia noleh kiri, Tuhan lagi ke kanan itu. 他向左看的呢，上帝是在右边的。 Dia lihat kiri sambil pakai spion ya, kaca spion itu ya. Tuhan di atas itu loh. 那么他看这个用这个镜子看，往着左边看的话，但是呢，上帝是在上面。 Manusia itu terbatas tapi sombong. 那么人类是非常的有限，但是非常的傲慢。 Saudara yang dikasih Tuhan, 亲爱 Allah 的弟兄 itu 姐妹， tidak kelihatan. 我们的上帝是看不见的， Kita diberikan iman. 但是他赐给我们信心， Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 就是未见之事的确 Lalu 据。 dikatakan yang kedua, ia juga harus percaya 那么第二个的话也说，他也必须相信 bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. 神，他必赏赐那寻求他的人。 Upah itu berbicara soal kelak, nanti. 那么我们所谓的这个赏赐的是讲的是将来的事， Soal harapan. 是讲关于这个我们的盼望。 Tetapi karena iman, 但是因为信心， orang Kristen itu percaya sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. 因此呢，这个我们作为基督徒，我们相信，因为信就是我们所盼望之事的这个实底。 Upah itu belum dapat, nanti. 这个所谓的这个赏赐，我们现在没有得着。 Tetapi kita diberikan iman yang akan menuntun kita menghadapi segala kesulitan fana dunia ini. 但是神赐给我们信心，让我们能够面对这世上那些凡事的困难， Untuk berpegang kepada janji Tuhan. 让我们能够深深的抓住这个上帝的应许， Menghadapi segala kesulitan hidup ini. 来面对这个生命中的种种困难。 Itulah yang penulis surat Ibrani itu ingin tekankan. 这就是希伯来书作者所要强调的事情。 Iman itu mewarnai pahlawan-pahlawan iman yang kemudian disebutkannya. 那就是这些信心的伟人所持守的信心就是这些。 Dengan iman itulah mereka menghadapi kesulitan hidup mereka. 他们是凭着信心来面对生活中的困难。 Dan bukan hanya itu, dengan iman itulah mereka mendapat perkenanan Tuhan. 那么也是凭着信心的话，神是喜悦他们。 Saudara, itu sebabnya iman itu penting bagi saudara dan saya. 因此呢，这个信心对你和我来说是非常的重要。 Bukan cuman untuk kita bisa lebih kuat, lebih teguh menghadapi kehidupan ini. 不是让我们能够更坚定、更坚固的来面对这个生活， Tetapi juga supaya kita boleh menerima perkenanan Tuhan Dan- yang menganugerahkan iman itu kepada kita. 但是也让我们能够讨神的喜悦，因为神已经赐给我们这个信心了。 Jadi saudara, mari kita kembali kepada topik kita,
iman dan logika. 因此呢，让我们回到我们今天的主题，就是信心或者逻辑。 Ada 3 kesimpulan dari uraian saya itu yang saya ingin saudara boleh bawa pulang. 那么有3个点的这个总结， 3 kebenaran penting saudara. 就是3个重要的这个真理。 Yang pertama tadi saya mengulang-ulang saudara, kita harus sadar akan keterbatasan logika manusia. 第一个，我刚才一直在反复强调的是，我们要意识到人类逻辑的有限。 Logika itu diciptakan oleh Tuhan bagi kita. 那逻辑是上帝创造给我们的， Tapi manusia itu terbatas sehingga dalam logikanya pun terbatas. 但是呢，人类是有限的，而且它的逻辑也是有限的。 Banyak hal yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, tapi lebih banyak lagi yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar. 那么有很多的事情我们能够看得见，我们能够听得见，但是还有更多的事情我们看不见、听不见的。 Dalam banyak hal saudaraku, dalam keterbatasan kita itu, kita yang belum tahu, bahkan yang sebenarnya karena terbatas, kita tidak mungkin tahu. 有很多的事情我们还没知道，但是因为我们的这个有限的话，我们确实不知道。 Tapi manusia dengan logikanya yang hebat itu, sebagian orang bahkan dengan logika yang lebih saudara dari yang lain, lebih kuat daripada yang lain. 那么呢，但是呢，有些人他们拥有一个非常棒的一个逻辑，甚至呢超乎一般人的一些逻辑。 Seringkali kebablasan menjadi congkak, tidak sadar bahwa dia terbatas. 但是呢，他们反而呢，就是走得很远，就是说，他们反而变成了这个傲慢，没有意识到自己的有限。 Saudara, mereka lupa ada banyak hal memang kita tidak mungkin tahu. 他们忘了还有很多事情，我们确实是没办法知道的。 Di dalam kesederhanaan, kerendah hatian, Confucius itu pernah mengatakan, Yen zhi sheng wei zhi shi. Kita hidup aja susah ngerti, apalagi kehidupan setelah kematian. 那么，这个孔子的话呢，也是曾经说过，Yen zhi sheng wei zhi shi. 就是。 Hidup aja kita sudah banyak hal yang masih misterius, kita tidak tahu. Apalagi kehidupan setelah kematian. 那么这个世界中有好多的这个神秘，我们没办法知道。那甚至是那些我们生活、我们死后的一些事情。 Tapi manusia yang menolak Allah bahkan berani mengatakan renpi seng tian katanya, manusia pasti bisa kalahkan langit. 但是呢，人类呢却反抗上帝，说是人必升天。 Dari sejak kitab Kejadian manusia bisa membangun, dia bisa bangun bangunan, dia bangun, yuk kita sampai bangunannya sampai langit katanya, mau lawan Tuhan itu. 那在这个旧约圣经的话呢，我们也可以看到，就是以前的人他们呢建那个塔呢建得更高呢，他们想要反抗上帝。 Zaman sekarang pun demikian, sel ini tambah sel ini kalau digabungkan, ya nggak perlu laki-laki menikah, perempuan pun ini digabung-gabungkan, ini bisa jadi manusia, kita bisa cipta manusia. 那么呢，现在的这个世界也是一样，这个字音跟这个子音，然后跟这个子音呢，然后我们就不需要人结婚就可以生产出一个人类了。 Demikian juga hari ini menciptakan AI, saudara. 那么深圳呢，如今我们有这个创造了这个人工智能。 Yang hebat, yang paling hebat, saudara, sehingga manusia akhirnya lupa, tidak sadar di dalam kecongkakannya bahwa logika manusia itu terbatas. 导致这个人类呢，他没有意识到，他越来越这个傲慢，然后没有意识到他的那个逻辑是有限的。 Apalagi manusia itu berdosa dan tinggal di tengah dunia yang sesat. 那么更何况这个人类是有罪的，然后他也是生活在这个受迷惑的这个世界中。 Itu bercampur saudaraku sehingga membuat manusia itu yang semakin pintar, jahat sekali dan membuat manusia itu semakin terpuruk di dalam keterbatasannya itu. 那么呢，这个导致呢，这个聪明的人就是越来越坏，然后呢，也是就是一直都是跌在最终的，然后也没有意识到自己的有限。 Sehingga katakan orang waktu sederhana dia cuma curi ayam, waktu dia pendidikan tinggi dia korupsi triliunan rupiah. 那么呢，就导致如果他这个没有钱的时候，他只是偷这个鸡，但是到了自己有钱有这个聪明的话呢，他就贪污了很多的钱。 Saudara, manusia itu harus sadar logikanya itu terbatas. 那么人类呢，必须意识到，必须觉悟，他的逻辑是有限的。 Ini bukan cuma orang yang tidak percaya Tuhan, saudara. Orang yang ngaku percaya pun sering begitu. 这不是那些没有信主的人而已，但是那些信主的人也是可以有这样的。
Ada orang yang ngaku Kristen, tetapi dia pikir dia bisa mempermainkan Tuhan. 有人自称自己是一个基督徒，但是呢，他就可以捉弄上帝。 Pernah dengar gak saudara? 你们可以听过吗？ Pernah tahu gak? 你们知道吗？ Mungkin bukan pernah tahu, saya itu begitu. 也许不是曾经听过，但是就是我自己也是这样 Di 的。 dalam keterbatasan kita pikir kita bisa mainkan Tuhan. 那么在我们的这个有限当中呢，我们觉得自己可以戏弄上帝， Kita melakukan hal yang kita tahu Tuhan tidak suka. 我们做了那些不讨神喜悦的事情， Tapi kita merasa lebih dari Tuhan. 那我们觉得自己是比上帝更 Saudara, 好。 kita harus sadar kita ini terbatas. 我们必须了解。 知道我们是有限的， Kita perlu iman 我们需要信心， yang boleh membawa kita untuk melihat bahwa Tuhan itulah yang maha. 这信心能够帮助我们，能够看到我们的上帝是全能的主。 Saya bacakan Roma pasal 11 ayat 33-34. 那么我给大家读一下罗马书第11章第 Seharusnya kita 33到 berkata, 34 oh 节。 alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselami keputusan-keputusannya. Sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? 身在上帝丰富的智慧和知识啊，他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻。谁知道主的心？谁做过他的模式呢？ Saudara, kadang kita itu sok pinter. 那么呢，我们很多时候我们自作聪明。 Waktu sakit kita ngomong, kenapa Tuhan kok aku sakit? 当我们生病的时候，我们就跟上帝说：“主啊，为什么我生病？” Seakan-akan kita merasa Tuhan ini kurang pinter itu. 就好像我们觉得上帝是不够聪明的， Kita tanya, kenapa kok aku sakit? 我们就问神说：“为什么我生病？ Kalau aku tidak bisa sembuh, aku tidak percaya kepada Tuhan. 如果你没有医治我，那我没有恢复的话，我就不相信你了。 Tentu saja Tuhan tahu sakit itu tidak enak. ”当然，上帝是知道你生病是不舒服的。 Tentu saja Tuhan mengasihi, Tuhan tidak mau kita sakit. 那当然，上帝是爱我们，他也不希望我们生 Tapi 病 kita。hidup di dunia yang memang sudah jatuh dalam dosa. 但是我们确实是生活在这个跌在最终的世界中， Semua makhluk itu menderita, termasuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. 一切万物，包括我们信主的人，都是受苦的。 Di dalam kehidupan ini kadang Tuhan mengizinkan yang tidak enak itu. 那么在我们的生命中，就是有一些时候呢，上帝允许那些不舒服的事 Bukan 情， untuk membuat saudara dan saya menderita. 不是让你和我受苦， Tetapi untuk di tengah-tengah kesulitan itu boleh mendatangkan yang baik bagi saudara dan saya. 但是呢，好让在这个困难当中能够给你和我带来益处。 Yang baik itu belum tentu enak. 这个好的不一定是舒服， Yang baik itu belum tentu nyaman. 那么这个好的不一定舒服。 Masalahnya kita tidak tahu apa itu baik. 但问题是我们不知道什么是好 Kita 的， cuma senang yang enak dan nyaman. 我们只是想要享受那些好的、那些舒服的。 Kita perlu iman 我们需要信心， supaya kita mengetahui apa yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita itu. 我们需要信心，让我们能够知道上帝已经为我们预备了一些益处，好的。 Kita harus percaya kepada Tuhan. 我们要相信主。 Yang kedua, saudara, 第二点， bahwa iman Kristen itu tidak bertentangan dengan logika. 那么基督徒的这个基督教的这个信仰的话呢，与这个逻辑的是不冲突的。 Iman Kristen itu tidak melawan logika, tapi di atas logika. 基督徒的这个信仰的话呢，没有反驳这个逻辑，但是呢，超越这个逻辑。 Saudara, orang Kristen itu bukan orang yang tidak mau mikir. Bukan, saudara. Kita ketemu dengan ada banyak pemikir-pemikir besar yang percaya kepada Tuhan. Mereka diberkati Tuhan melalui pemikiran-pemikirannya. 那么我们的基督徒呢，他不是懒得思考的人。那么我们也可以发现，有很多的这个思想家呢，也是很多都是相信主的人。 Kita bukan hanya tidak bertentangan dengan logika, bahkan Tuhan menginginkan kita menjelaskan iman itu dengan logika. 那么我们不只是我们的信仰，我们的信心不只是与这个逻辑这个冲突，但是呢，上帝要我们用我们的逻辑来解释这个信心。 Di dalam 1 Petrus 3 ayat 15-16 Tuhan mengatakan, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Perhatikan saudara, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu.
OK， 在这边彼得前书这里说，只要心里尊主上帝为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人。 Orang Kristen itu tidak boleh pokoknya, saudara. 那么我们作为基督徒的话，我们不能总是说，反正是这样的，反正是 Harus 这样 bisa 的。 memberi pertanggungjawaban, 我们要能够给人交代， menjelaskan. 要能够解释给别人。 Itu sebabnya gereja terus melakukan pembinaan. 因此呢，我们的教会不断的做这个培 Itu 训、 sebabnya 门训， gereja mendorong saudara untuk belajar. 我们鼓励大家学习， Supaya kita bisa memberi pertanggungjawaban. 好让我们能够给这个交代。 Menjelaskan iman percaya kita itu dengan pikiran yang runut, yang sistematis. 以一个明确的、有条理的、有系统的一些思维方式来解释我们，给别人解释我们的信心。 Lalu Petrus melanjutkan, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hati nurani yang baik. 但在这边彼得又继续说，要以温柔敬畏的心。 Orang Kristen bukan ngotot-ngototan. 所以呢，我们基督徒呢，不是说是一定要坚持， Kita belajar menjelaskan dengan baik. 但是我们要好好的解释给别人， Maksudnya bukan menang-menangan, 不是说谁要胜的， tapi hati nuraninya yang tulus. 但是就是要一个真正的良心、诚实的 Menuntun 良 orang 心， untuk boleh menerima anugerah iman dari Tuhan. 来领导别人能够领受那这个从上帝而来的信心的恩典。 Terakhir, 最后一点， saudara, anugerah iman itu memberi makna dalam kehidupan. 那么这个信心的恩典呢，给我们的人生呢留下了很深的意义。 Jadi kita terus diingatkan, saudara, iman itulah yang memberikan kepada kita makna menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan. Kita bisa melihat ada makna di dalamnya. 所以呢，我们要必须记住，因为有这个信心呢，让我们能够理解，让我们能够面对这些挣扎，这个困难。 Di dalam makna itulah kita tahu bahwa hidup di dalam dunia ini hanya sementara. 因为有了这个意义，所以我们知道在世界上的生活只是暂时的。 Nanti kita akan hidup kekal bersama dengan Bapa kita di surga. 那么等一下呢，我们会在天上跟我们的主耶稣永远活着。 Tapi kalau Tuhan itu masih mengizinkan kita ada di dalam dunia, 但是如果上帝他还允许我们在这个世界上生活， pasti bukan karena dunia ini lebih nyaman daripada surga. 肯定不是因为这个世界比天堂还要舒服， Tetapi karena Tuhan punya tugas bagi saudara dan saya. 但是是因为上帝对你和我有一定的任务， Itu iman, saudara. 这就是信心。 Orang yang beriman tuh walaupun dia lemah, dia sakit, dia tidak berdaya, saudara. Dia tahu Tuhan tidak mungkin membuat dia masih ada dalam dunia ini hanya untuk menderita. Tidak mungkin. 那么呢，这个有信心的人呢，他虽然知道他是软弱的，他是这个生病的，但他是无能为力的，但是呢，他相信上帝的目的不是让他受苦，但是呢，他的目的是他知道上帝有一定的目的的。 Orang yang beriman tuh tahu Tuhan juga meneteskan air mata ketika melihat kita menahan sakit. Dia tahu kita sakit, saudara. 这个有信心的人，他也相信，当他生病的时候，上帝也是流下眼泪的。 Tuhan juga bukan Tuhan yang tidak berdaya, membiarkan saja kita. Habis saya juga tidak tahu harus bagaimana. Bukan. 我们的上帝也是不是那种无能为力的上帝？他看我们生病，他就这样的让我们就继续受苦，不是的。 Tetapi Tuhan punya tugas. 但是上帝有一定的任务， Seperti dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menderita sengsara mati di kayu salib. Bukan dia tega, tetapi karena dia punya tugas. Dia tahu dia mau menyelamatkan manusia yang berdosa, saudara dan saya. 那么就像是他派他的独生子这个耶稣基督来到这个世界上，他看到他的孩子他的那个独生子受苦呢，是在那个十字架上，不是让他 眼睁睁的看他受苦，但是他有一定的这个任务，他的任务就是要拯救我们这个人类。 Tuhan punya misi bagi saudara dan saya 那么上帝对你和我也是有他一定的使命， yang harus kita kerjakan. 这是我们要做到的使命 Itu。sebabnya tadi saya mengutip Paulus mengatakan mati itu keuntungan, hidup itu menghasilkan buah. 那么因此呢，刚才我就引用了保罗说的话，就是说死对我是有利的，有好处的。然后呢，但是如果我活着就是要为主结果实。 Bukan hanya itu, saudara, iman itu juga memulihkan relasi.
不只是这个，信心也是能够恢复关系的， relasi kita dengan Allah, 恢复我们与神的关系， relasi kita dengan sesama. 恢复我们与他人的关系。 Hanya orang yang sudah memiliki iman di dalam Kristus bisa memiliki relasi damai dengan sesamanya. 唯有相信主，有在主里面有信心的人，他能够与其他的人能够和睦相处。 Saudara, iman yang begitu berharga itu 那么这么有价值的信心， bukan sekarang kita beriman terus kita kemudian sudah beres semua itu. 不是说现在我们有信心，然后就问题解决了，不是。 Saya mau tutup dengan mengutip Markus pasal 9 ayat 23 dan 24. 那我将结束我今天的讲道，来引用马可福音第9章第23到24节。 Suatu kali ada seorang anak yang kerasukan setan. 那么有一天有这个被鬼附身的孩子， Saudara, orang mengatakan dia itu kalau kerasukan tuh bisa banting-banting dirinya, pokoknya melukai diri, wah parah sekali. Dan orang ini bisu. 那么呢，这个孩子是一个哑巴的孩子，然后呢，每次都是会摔自己呀、或者捉弄自己这样的。 Tuhan Yesus berkata kepada ayah daripada anak ini, 然后主耶稣对这个孩子的父亲说 sudah berapa lama dia seperti ini katanya. 那这个孩子这样已经多少日子了？ Ayah ini berkata sudah lama sejak kecil. 这个父亲就说从小就这样了。 Terus dia mengatakan kalau engkau bisa anak ini sembuh Tuhan. 然后他说：“你若能信，这个孩子就会恢复。” Lalu Tuhan Yesus berkata begini, 然后就主耶稣就这样说 kamu bilang kalau aku bisa,：“ 你说如果我能， tidak ada yang mustahil asal kamu percaya katanya. 就是没有一个不可能的事，只要你信。 Nah, yang menarik saudara, ”那么有趣的是， ayah anak ini 这个孩子的父亲 terus mengatakan kalimat yang terakhir itu. 他说了这样的最后一句话 Dia bilang, aku percaya. ：“ 主啊，我信。 Terus dia lanjutkan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. ”然后他继续说：“但我信不足，求你帮助。 Saudara, kalau jadi Tuhan Yesus mungkin kita tanya, lu jadi percaya apa enggak? ”如果你做这个耶稣的话，可能你就会问：“你到底信不信呢、 Aku percaya. 他说：“我信， Tolong aku yang tidak percaya ini. 恳求你帮助我这个不信的人。” Kita bersyukur Tuhan Yesus bukan saudara dan saya. 我们感谢神，因为主耶稣不是你和我。 Kalau saya akan nanya, pilih dulu, percaya apa enggak? 如果我的话，我就让他选，你也要选一下，你信还是不信？ Enggak, saudara. 不是的， Orang ini bilang, aku percaya, I believe, help my unbelief. 这个人说，我相信，但求你帮助我这个不信的人。 Lalu Tuhan menyembuhkan anaknya. 然后上帝就恢复了、医治了他的孩子。 Tuhan tidak bilang tunggu nanti kalau kamu percaya baru sembuh ya. 主耶稣没有说，等你相信之后，我才医治你的孩子。 Kamu pulang dulu ke Karawaci untuk baptis dulu ya, baru nanti sembuh anakmu. 你先回到这个嘎拉瓦基国一堂，你受洗之后呢，我才医治你的孩 Kamu 子。 harus imannya harus kuat dulu dong. Kamu belum kuat nih makanya tidak sembuh-sembuh. 你信心一定要坚固，因为你的信心还没有坚固的话，所以你的孩子一直没有医治。 Puji Tuhan, Tuhan tidak gitu loh saudara. 感谢神，我们的上帝不是这样的神， Iman itu anugerah. 因为信心是神所赐的 Di。dalam pelajaran beriman, perjalanan beriman itu ada ruang keraguan. 在我们信心的旅程当中，有这个质疑的一些空间。 Jadi hamba Tuhan jadi pendeta bisa ragu dah. 那么作为这个神仆的话，也可以质疑神吗？ Oh sampai hari ini saudara ada keraguan. 那么到现在的话，也是有 Tetapi keraguan saya itu adalah di dalam sebuah pengenalan akan Allah yang semakin yakin, semakin yakin, semakin yakin. 但是我的这个怀疑的话，是在认识主里面的，我会更认识主，更相信，更相信，更相信。 Manusia itu terbatas. 那么人类是非常有限的， Iman itu anugerah. 那么信心是神所赐的。 Tapi selama kita masih ada dalam daging ini, 但是我们还是在这个肉身的时候， kita sering kali ada dalam pergumulan. 我们经常会在挣扎中， Ada yang sulit kita ngerti. 有很多我们就是很难理解的事情。 Kenapa Tuhan kok seperti ini? 为什么上帝是这样 Kita 的？ baca firman Tuhan. 我们这个阅读了圣经， Kita heran kok ini tidak ngerti saya. Apa maksudnya ini? 我们就很迷惑，我们就不明白到底是什么意思。 Saudara, orang ini berkata, aku percaya. 然后这个人说：“我相信， Tolonglah aku yang tidak percaya ini. 就主帮助我这个不信的人。 Yesus saudara di dalam Injil mengatakan, come and see. ”那么主耶稣呢，在这个福音里面他说：“你们来看， Mari, engkau yang letih lesu berbeban berat. 凡劳苦担重担的人来到我这里来， Aku mau memberi kelegaan. 我使你们得安息。”
Jangan terus mengandalkan logikamu. 不要一直靠你的逻辑， Bukan jangan pakai ya, jangan mengandalkan. 不是说不要让大家用逻辑，不是，但是不要单靠逻辑， Engkau perlu iman. 你需要信心， Iman yang dianugerahkan oleh Tuhan. 是神所赐给你的信心， Iman yang bukan usaha manusia. 不是，并非是人的能力所得到的信心， Iman yang Tuhan anugerahkan. 是神所赐的信心。 Come 来 and see. 看， Lihatlah, alami Tuhan. 看，经历上帝。 Hari ini mungkin engkau ada banyak hal, Tuhan aku mau percaya, aku pengen percaya, tapi masih banyak pertanyaan, masih banyak kesulitan hidupku. 那么如今的话，可能你很想去相信上帝，但是呢，在我里面还有很多的我不明白的，还有我生活中也有很多的困难。 Iman Kristen bukan bertentangan dengan logika. 大家请记住，我们基督徒的这个基督教的信仰呢，与逻辑是不冲突的。 Siang ini Tuhan mengundangmu untuk datang. 那么今天上午呢，上帝邀请你来 Percaya, 相信， Tuhan akan tolong engkau. 上帝必帮助你。 Engkau perlu iman itu. 你需要这信心。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bila aku tak melihat jalan-Mu ya Tuhan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Nyanyikan sebagai doa kita. Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara, hari ini Tuhan ingin kita membuat komitmen iman itu. 那么呢，今天呢，上帝要我们在他的面前做这个信心的承诺， Untuk menerima iman, untuk percaya. 要领受这个信心。 Saudara, saya tidak akan memanggil saudara maju ke depan atau nanti dibimbing dalam kelompok-kelompok, no. 那么我不会叫大家到前面来，然后到时候会进入这个主的这个辅导，不是。 Tetapi sebagai pendeta hamba Tuhan, saya mau berdoa bagi saudara. 但是作为这个神仆呢，我要为大家祷告。 Saya terbatas, saya perlu tangan yang terangkat supaya saya tahu siapa saya harus berdoa. 我是有限的，但是我需要你举手，好让我知道我要为谁祷告。 Karena itu sebentar lagi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Kalau saudara mau didoakan, saudara angkat tanganmu. 那因此呢，我接下来会问大家几个问题。如果你想要我为你祷告的话，请你举个手。 Tapi jangan karena sungkan, karena mau ikut-ikut, no. Karena Tuhan mau saudara angkat tanganmu. 但是不要你举手，不要因为你是不好意思，或者你看别人举手你就举手，不是。但是要看神对你说话。 Mari kita tenang di hadapan Tuhan. 让我们在上帝的面前安静下来。 Adakah siang hari ini 1-2 orang yang sungguh-sungguh berkata setelah engkau mendengar firman, aku mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 那么在座的各位，今天听了上帝的话语之后，那谁要说我要相信主耶稣，领受他为我个人的救主？ Mungkin engkau sudah lama datang ke gereja, 也许你来到教会已经来很久了， tetapi engkau tahu engkau belum dengan sungguh-sungguh menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. 但是你深知道你没有真正的接受他为你的个人的救主 Pagi。hari ini kalau ada 1-2 orang seperti ini, saya mau berdoa bagi saudara, angkat tanganmu. 那么如果有在座的各位有这样的人，请你举个手。 Siapa lagi? 还有没有别人？ Puji Tuhan, Kasih turunkan Tuhan. tanganmu. Siapa lagi yang 你 belum 可 angkat 以 tangan? 放下手。 Masihkah ada lagi 1-2 还有没有 orang? 其他的 Puji 人 Tuhan. Puji Tuhan. Adakah lagi? Angkat tanganmu. Turunkan Sini tangannya. juga so. Puji Tuhan. Masihkah ada lagi? 是不是还有别的？
Yang sudah lihat turunkan tanganmu, masihkah ada lagi? 已 Yang 经举 belum 手 angkat 了，你 tangan. 可以放下手。然后呢，你还没有的，请你举下。 Kedua, selama ini engkau tahu Tuhan itu di atas segalanya. 那么第二点的话，你一直以来知道上帝是超乎万有的， Tapi dalam hidup engkau sering mempermainkan Tuhan. 但是在生活中你经常的戏弄上帝。 Hari ini firman Tuhan menegurmu. 那么今天上帝的话语责备你， Iman mengingatkan engkau akan keberdosaan dengan keterbatasan. 信心来提醒你，你是有限的，你是有罪的。 Engkau berkata, Tuhan ampuni aku. 你说主啊，求你饶恕我， Engkau mau diampuni dosamu. 你要你的罪得以赦 Engkau 免， mau meninggalkan dosamu. 你要脱离罪恶。 Pagi hari ini saya mau berdoa buat engkau. 那么这个时候我要为你祷告。 Siapa yang rindu supaya dosanya diampuni Tuhan? Angkat tanganmu, saya mau 谁渴 berdoa 慕 bagimu. 上帝赦免你的罪，请你 Puji 举个 Tuhan, 手。 puji Tuhan. Masihkah ada Kasih lagi? Tuhan. Puji Tuhan, puji Coba hayo Tuhan, beda. puji Tuhan. Masihkah ada lagi? Yang sudah angkat tangan, turunkan tangan. Masihkah ada? Puji Tuhan. Masihkah ada lagi? Yang belum angkat tangan, siapa lagi? 还没有举手的，请你举手。 Jangan mempermainkan Tuhan. Tuhan tahu. 不要戏弄上帝，神知道 Tuhan 的， mau kasih kesempatan. 神要赐你机会。 Yang belum angkat tangan, siapa lagi? 还没有举手的，请你举手。 Angkat tanganmu. 还有谁？ Selanjutnya, hari siang ini adakah 1-2 orang? 我们今天有没有2到3个人？ Engkau berkata, Tuhan hari ini kuatkan lagi imanku. 然后你说，求主再次的坚固我的信 Aku 心。 menghadapi kesulitan pergumulan Tuhan, seringkali aku ada goyah. 我面对这个困难问题挣扎，有很多时候我是动摇了。 Hari ini aku mau Tuhan supaya imanku dikuatkan, dipulihkan oleh Tuhan. 那么呢，如今我想要求上帝再次的坚固、恢复我的信心。 Adakah 1-2 orang yang rindu untuk didoakan untuk imannya diperkuat Tuhan? Angkat tanganmu. 有没有 Puji 人 Tuhan, 想 puji 要 Tuhan. Puji 上帝 Tuhan, 坚固 puji 你的 Tuhan, 信 puji 心？ Tuhan, 请你 puji 举 Tuhan, puji 手。 Tuhan. Adakah lagi? 有没有 Puji 别人？ Tuhan, puji Tuhan. Masihkah ada? 是否还有 Yang 别 sudah angkat 的？ tangan turunkan, yang belum angkat tangan masihkah ada lagi? Saya mau berdoa. 已经举手的人可以放下手。 Terakhir, puji Tuhan, masihkah ada 1-2 orang yang kau sudah mendengar firman, kau tahu di dalam dunia ini Tuhan punya tugas, punya misi yang harus dikerjakan. 那么最后一个问题是，你听了上帝的话语之后，你知道上帝在这个世界上让你活着是有任务的。 Iman itu siang hari ini memanggil engkau. 那这个信心再次的呼召你， Ada upah yang Tuhan janjikan. 上帝有给你准备了赏赐， Ada misi yang Tuhan ingin kau kerjakan. 上帝给你准备了这个你要做的使命。 Adakah 1-2 orang berkata, aku mau melayani Tuhan. 有没有人在这里的要说我要服侍主， Aku mau mempersembahkan diri untuk melayani Tuhan. 我要奉献自己来服侍主的？ Sebagai apapun, baik di gereja maupun kau mau belajar teologi, mau menjadi seorang pendeta, penginjil. Apapun misi yang dari Tuhan itu. 那么就是在教会服侍，或者呢你要奉献自己做这个神仆， Engkau mau mempersembahkan yang terbaik 你 bagi Tuhan. 要把最好的献给主。 Adakah 1-2 orang yang berkata, ini aku Tuhan, aku mau. 有没有人愿意？ Angkat tanganmu, aku mau berdoa bagimu. 请你举手，我要为你祷 Puji 告。 Tuhan, puji Tuhan. Masihkah ada lagi? 是 Puji 否还 Tuhan. 有别的？请你 Masihkah 举 ada lagi? 手。 Puji Tuhan. Masihkah ada? Turunkan tangan, puji Tuhan. Turunkan tanganmu. Masihkah ada satu lagi? Saya mau berdoa. Tuh, angkat tanganmu kalau masih ada. 还有没有人？有的话，请你举手。 Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Kita nyanyikan sekali lagi. Hatiku percaya, hatiku percaya. 我要为大家祷告，但是 Semua 我们 orang 先 saya 唱诗 undang，bangkit berdiri. 请大家站起来。 Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Dengan lembut sebagai doa. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
Bapa dalam surga, terima kasih untuk anugerah iman itu. Ya Tuhan, hamba mau berdoa. Hari ini ada 1-2 orang saudara-saudara kami Tuhan mengangkat tangan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh Tuhan, meteraikanlah iman percaya mereka. Biar dengan iman percaya itu ya Tuhan, mereka boleh datang kepada Tuhan, menerima peneguhan dari Tuhan, berjalan bersama Tuhan, menghadapi segala macam tantangan di hadapan mereka. Bapak mau berdoa, ada 1-2 orang yang mau mengaku dosanya, mau diampuni oleh Tuhan. Bapak, Engkau kenal mereka, Engkau tahu maksud mereka. Dan Engkau sendiri Tuhan yang akan membersihkan mereka kembali, mengampuni dosa mereka. Tuhan, tolonglah mereka beriman murni kepada Tuhan. Bapak, ada juga yang mengangkat tangan, minta mohon supaya imannya diteguhkan, dikuatkan. Tuhan, Engkau sendiri yang akan menolong mereka. Teguhkan, kuatkan iman mereka ya Tuhan. Perbaruilah komitmen iman mereka. Supaya mereka menghadapi kesulitan pergumulan, ya Tuhan, mereka tidak sampai jatuh. Mereka boleh ditolong untuk bangun kembali. Dikuatkan imannya. Tuhan, ada juga rekan-rekan kami yang mau melayani Tuhan. Tuhan, terima persembahan mereka. Dan dengan iman biarlah Engkau yang akan menolong ya Tuhan mereka berjalan melayani Tuhan seumur hidup mereka. Terima kasih Bapa. Bersyukur untuk gereja ini yang terus mengingatkan jemaatnya untuk boleh ya Tuhan mempertanggungjawabkan iman. Bukan asal-asal percaya, tapi sungguh-sungguh tahu mengapa percaya. Dan mensyukuri anugerah Tuhan dengan sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan iman. Berkati Tuhan jemaat-Mu, berkati gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, satu lagi ya. Tadi saya bilang Tuhan yang paling tahu keputusan kita masing-masing. 刚才我说的，上帝知道我们各自的决定。 Tapi manusia itu perlu diberitahu, kalau enggak tahu saudara. 但是呢，我们需要人告诉我们，不然的话我们 Itu 不知 sebabnya 道 tadi。saya minta saudara angkat tangan. 因此呢，我刚才就叫大家举手。 Gereja juga mau berdoa bagi saudara. 他们教会也是要为你们祷告。 Tadi saudara dapat lembar seperti ini. 那么等一下大家就会拿到这样的 Kita 一张， perlu didoakan 我们需要人为我们祷告 supaya，iman kita boleh semakin teguh. 好让我们的信心更加的 Karena 坚固。 sebentar akan dibagikan saudara itu alat tulis. Kalau saudara butuh, saudara angkat tangan nanti dikasih. Nah ini diisi. 那么这个呢，这一张纸呢会分给大家，如果大家需要笔的话，也会发给你们， Semua 麻烦大 mengisi 家 nanti 填一 kalau 下。 yang sudah boleh dimasukkan pada waktu kita persembahan. 那么如果大家已经填好了，等一下大家可以在我们奉献的时候呢，放在这个奉献箱里面。 Nanti akan diarahkan. 等一下会有人来指导， Tuhan memberkati 上帝 saudara. 赐福各位。